بلساني وبقلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الله أكرمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول ويتبعون أحسنه والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, kita sambung lagi daripada kitab Hasyiah Syarqawi Al-Hudhudi. Daripada Hasyiah Syarqawi Al-Hudhudi yang agak di internet, di FB ni jelas ya suara. Kini kita sambung pada qauluhu la syakka, mensyarahkan kepada kalam Syekh Al-Hudhudi, wala syakka, la syakka anna idhafata rasuli ila Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Qawluhu la syakka anna idhafatar rasuli ila akhirih. Qawluhu itu syuru'un, permulaan, fi bayanil mulazamah, pada menerangkan mulazamah, berkaitan, berlaziman, fi qawlil musannif, pada kalam musannif, wa illa lam yakunu rusula ila akhirih. Apa kaitan berlaziman? Kalau tidak sedemikian maka Nabi itu bukan Rasul. Kalau tidak Nabi itu bersifat sidik dan amanah, maka Nabi tidak Rasul. Jadi apa mulazamah itu? Ini mula musannif untuk menerangkan tentang mulazamah yang berlaku pada kalam musannif. Wa qawluhu kama ikhtara ikhwanahu, sebagaimana Allah Ta'ala memilih saudara-saudara baginda di kalangan para Nabi itu. Bukan sekadar Nabi itu Tuhan pilih, sebagaimana Allah Ta'ala juga yang memilih para Nabi, saudara-saudara Rasulullah di kalangan para anbiya wal mursalin. Qauluhu kama ikhtarahu itu ma'khudhun bi tariqil luzum, itu difaham dengan cara berlaziman. Lazim, makna lazim kalau itu pada diri Nabi Muhammad, maka begitulah juga pada diri para rasul-rasul lain. Kama taqaddama, sebagaimana telah terdahulu. Wa innama wa innama nuzzira bihim, hanya saja ditangzirkan dengan mereka. Tangzir ini dibuat perumpamaan. Kama ikhtarahu, ditangzirkan, dibuat perumpamaan dengan mereka para rasul terdahulu. Kenapa nak diserupakan, dibuat contoh kama ikhtara ikhwanahu tu? Wa innama nuzira bihim li'annahum sabaquhu alaihi salatu wassalam, kerana mereka semua mendahului Nabi SAW fil wujudil khariji, pada wujud khariji. Dari segi wujud khariji hakiki, wujud yang khariji, wujud pada alam zahir ni, tentulah Nabi-Nabi dan Rasul terdahulu dulu ada sebelum Rasulullah. Jadi maka serupalah dengan para Nabi-Nabi terdahulu, maka Nabi Muhammad pun itu juga. Wa taqarrarat
dan telah tetap risalatuhum, kenabian mereka, indal khalqi, di sisi makhluk sekali-sekali. Sebab itulah. Itu sebab dibuat tanzir itu. Dibuat perumpamaan itu kerana sebab tu. Kerana mereka ni memang telah maklum kerasulan. Maka bila faham gitu, fala yalidu, maka tidak ada irad ma yuqalu, barang yang dikata. Kalau ada orang kata gini, ini irad ni tak munasabah, tertolak. Inna muqtada at-tashbihi bihim annahum a'zamu minhu alaihi salatu wassalam. Maka tidak boleh tidak relevan dan tidak sesuai lah irad. Orang kata inna muqtada tashbih, faham daripada tashbih perumpamaan itu bahawa para rasul itu lebih mulia, lebih agung daripada nabi. Kan daripada kaedah tashbih, biasanya susunan tashbih ni musyabbah bih lebih a'zam wa aqwa wa azhar fi dalalah minal musyabbah. Bila kita kata Zaidun kal qamar, biasa kita buat tashbih, musyabbah bih itu benda yang lebih zahir lah, baru sesuai kita buat tashbih. Zaid umpama bulan, bulan pada indahnya menerang. Jadi benda yang kita nak tashbih jadi musyabbah bih itu biasa lebih kuat, lebih zahir. Itu pada susunan biasa gitulah. Zaidun kal asad. Jadi asad itu benda yang lebih zahir pada wajah musyabah yang kita nak serupakan dengan musyabah itu. Kalau tengok pada gitu, maka dia buat sini contoh mana? Kamakhtara ikhwanahu, tashbih. Seakan-akan para rasul yang sebelum Nabi itu lebih besar, lebih agung, lebih mulia daripada Nabi. Maka irad itu la yuqal. Sebab apa? Tanzir dan perumpamaan itu hanya dibuat kerana mereka itu wujud dahulu, li'annahum sabaquhu fil wujudi al-khariji. Nabi. Habislah selesai. Wal ikhwanu, bermula ikhwan tu. Jam'u akhin, jamak akhun, jamak pada akhin. Bimakna al-musyariki fil wasfi, yang menyertai, yang menyamai pada sifat. Wa kadza idza kana, dan demikianlah juga jika akhun itu bermakna sahib, dengan makna sahib. Yajma'u dzalika bermakna zahib. Yujma'u ala dzalika, maka dijamakkan ala dzalika. Akhun dengan makna sahib, jamaknya ikhwan. Akhun dengan makna sahib atau makna musyarik, dijamak dengan ikhwan. Yujma'u ala dzalik. Yujma'u makna dijamak. Jamak bagi akhun dengan makna sahib dan juga musyarik, jamaknya ikhwan. Bi khilafil akhi minan nasabi, lain dengan akh dengan makna akh nasab, adik-beradik. Fa innahu yujma'u, dijamak ala ikhwah. Sini hamzah bawah ni. Hamzah tak patut tak bawah tu. Ikhwah. Macam ukhuwah. Patut orang sebut apa dia? Ikhwan muslimin. Tak sebut ikhwah muslimin. Okay. Ikhwah tu apa ni? Waja'a ikhwatu Yusufa. Ikhwatu Yusufa, adik-adik tu. Nampak? Yang syiah ni ada faedah-faedah lughawiyah ni, supaya kita membetulkan lughah. Atau bukan betul, menepatkan penggunaan lughah. Okey, qauluhu muhitun. Mana ni? Muhitun kat mana ni?
ilmuhu alim qad alimta anna ilmahu muhitun bima la nihayah. Ilmu Tuhan tu muhitun, meliputi, ai tafsilan, secara terperinci. Ilmu Tuhan tahu secara seluruh dan secara detail. Bima la nihayata lahu, dengan perkara yang tidak ada kesudahan baginya. La nihayah ai la akhira lahu fi nafsil amri, pada hakikat sebenar tak ada sudah. Benda yang Tuhan tahu ni tak ada tak ada sudah, tak ada penghabisan. Okey. Dan katanya wala tunafi wala tanafa. Baca dengan la nafi lil jins. Wala tanafa, dan tidak ada penafian, tidak ada bernafian. Maknanya tidak ada berselisih. Tak ada perselisihan, tak ada percanggahan. Tu ayat. Wala tanafa, dengan maksud tiada percanggahan. Baina ilmihi tafsilan, antara ilmu Tuhan tu secara detail, secara terperinci, wa baina wa adami tanahiha, dan tidak ada kesudahannya. Wa ma yatara'an wa ma yadhhar. Situ dulu. Faham tak? Jadi cuba tengok, faham tak? Kok mana pertelingkahan? Kok mana percanggahan tu? Mana sudah nampak tak? Antara Tuhan tahu secara detail dan antara apa yang Tuhan tu tahu tu tidak ada kesudahan. Canggah kat mana? Canggah kat mana tu? Ilmu Tuhan tak ada kesudahan. Tahu Tuhan tu secara detail kok. Detail. Detail tu maknanya faham macam benda hok tahu detail ni, maknanya tahu ada sudah. Kalau tak ada sudah, dah habis. Dah habis maknanya dah detail lah. Faham tak? Nampak tak? Kalau tahu, kalau benda tu tak ada sudah, tak sudah lagi, kita tahu tak? Perinci tak? Tak sudah lagi. Perinci tak? Tak perinci lah. Jadi kalau tahu perinci tu seakan-akan ada sudah. Nampak tak? Jadi dia kata, kalau kita baca je, tengok baca boleh lah, faham tak? Tu nak kabung dia. Nak kabung gitu. Sebelum nak rok atau nak jawab balik kepada i'tirad tu, kena faham dulu maksud benda tu. Nampak tak? Boleh, nasi. Jadi ni kena ni mudah je ni, bukan bayam lagi ni, mudah je, sekali terang, faham tak? Jadi benda itu kita kena faham dulu. Kalam-kalam apatah lagi kalam-kalam sufi, tak? Nak faham tu satu hal. Kihok kata jual hashish dalam karangan dicerita dalam apa ni, Karamah tau. Ada hok tukang jual ni, jual hashish. Ada kata jual macam dia hok isap okok tu lah. Panggil hashish. Kadang-kadang terbakar dipanggil juga hashish. Kadang-kadang ganja panggil hashish. Jual tepi masjid wali. Baca tak cerita tu? Nak cerita benda lah. Bukan dia mengobati dengan daun, dengan hashish tu. Bukan. Dia disuruh duduk jual, orang mari nak beli, tak jadi beli dengan dia. Sebab apa? Ni. Sebab dia nasihat ni, orang jadi taubat. Orang jadi taubat, orang tak beli. Bukan orang dia menghibatasi. Bukan dia merawat dengan menggunakan ganja. Itu satu. Ganja tu pun ialah memang hashish ni makna luar. Jadi hak senang antara hak syekh ceritanya, makna jual rokok lah senang. Rokok ni benda bukan benda molek. Benda molek. Jadi dia suruh Tok Ali tu jual rokok. Duk tepi sejid. Orang mari nak beli, mari dengan dia, tak jadi beli tombak, tak isap rokok apa sudah.
Bukan ia mengobat dengan guna ganja atau kan tu. Beza tak? Ha. Tahu tak cerita ni? Tak baca? Tak baca. Ada buat video kan. Lepas tu faham tu kena faham dulu sebelum kita nak rock kan. Itu maksud dia. Oh, kata-kata dok logik. Memang benda gini dia bukan dok logik. Dia bukan makna benda yang mustahil akal bukan. Tapi benda ni memang pelik. Betul ke tak? Tu jangan tanya, betul ke tak? Itu diceritakan. Riwayat tu ke tak? Wallahualam. Itu soal lain lah pula. Tapi soal tu kita tu menterjemah, menceritakan, menginterpretasikan situasi itu betul tak? Tak betul tak? Jadi macam mana kita nak hukum dengan bahawa si fulan ni kufur, zindik dan seumpama? Okey. Nampak di sini wala tanafa baina ilmiha tafsilan wa adami tanahiha. Tak ada bercanggah. Dah. Wa ma yatara'a, dan apa yang zahir, yatara'ani zahara, yadhhar minat tanafi, daripada percanggahan itu bainahuma, antara keduanya, fa innahu bihasabi uqulina, itu nisbah kepada akal kita, la bihasabi ilmi ta'ala, bukan dengan melihat kepada ilmu Tuhan. Pada akal kita lah, kalau orang tu tahu benda yang dia tahu tu dah habis lagi, boleh kata dia tahu secara perinci? Tak boleh lah, sebab dah habis lagi. Itu berdasarkan akal kita, akal makhluk ni. Nampak tak? Di sisi Tuhan tak ada segala yang ghaib, yang hadir, yang kana wa yakun wa ma lam yakun, sama sahaja di sisinya. Wahidatin kalamhil basar, sekali je, semua sama je. Wa ma amruhum illa kawahidatin amruhum illa wahidatan kalamhil basar. Itu urusan Tuhan, tak apalah. Ilmu Tuhan pun sama saja. Tidak ada perbezaan. Okey. Dia kata ustaz istidlal dengan ayat salah. Ana bukan nak istidlal dengan ayat salah. Ana nak iktibah je. Wahidah kalamhil basar tu. Raya zaman ni. Jawab dulu sebelum orang rock, baik ana rock dia ana sendiri. Okey, fayalzamu ila akhirih, maka lazim. Lazim mana? Sini. Fayalzamu anna tasdiqahu dak. Fayalzamu anna tasdiqahu ta'ala lahum mutabiqun lima fi ilmi ta'ala. Qawluhu fayalzamu fihi, pada kalam musannaf itu, annahu ghairu mutabiqin li kalamil musannifi. Kalam syarih itu tidak mutabaqah, tidak selari, tidak sejajar dengan kalam musannif. Min wajhain, daripada dua pihak. Maknanya tengok daripada huruf yang syarih tidak masuk, tak maknanya tidak sejajar dengan apa yang musannif sebut, daripada dua aspek. Al-awwalu, yang pertama, anna dalila fi kalamil musannifi ala wujubi sidqihim huwa intifa'ur risalati. Dalil pada kalam musannif, dalil atas wajib benarnya rasul ialah ternafi risalah. Lau lam yakunu kadzalika, kalaulah tidak demikian, maka mereka itu bukan rasul. Wa lam yakun rusulan umanaa. Tengok tak? Itu musannif sebut. Wasyarihu, adapun syarih, ja'ala, dan syarih menjadikan ad-dalila alaihi, dalil atas benar, sifat benar rasul itu, tasdiquhu ta'ala lahum bil mu'jizah. Musannif Syekh Hududi menjadikan dalil sifat benarnya Nabi dan amanah itu ialah Allah membenarkan mereka dengan mukjizat. Lain. Nampak tak? Tadi musannif kata dalil sifat benar bahawa kalau tak benar mereka bukan rasul. Sini dalil mereka bersifat benar iaitu Tuhan membenarkan mereka dengan risalah. Ma'a anna dhalika, walaupun demikian itu, min jumlati dalilil mulazamah,
Itu termasuk daripada dalil berlazimah. Berlazimah antara Rasul dan Tuhan membenarkan. Itu berlazimah, ada perkaitan. Fi syartiyah, pada syartiyah. Dia ada. Dalil mulazamah yang ada pada syartiyah. Mana? Laulam yakun laulam yasduku tak? Atas tu. Mana kita sebut kat sini. Kita malas nak susun. Ada dah lah. Tengok kalam musannif. La wujub sedekah illa wa illa lam yakun rusula. Law lam yakun yattasifu rusulu bisidqi. La lazima an la yakunu rusula. Jadi dalil bagi syartiyah. Syartiyah mana? Bersifat law lam yakunir rusul yattasifu bisidqi. Tak ada situ reka je ni. Reka kita buat dirilah. Kita tulis sendiri. Kalaulah mereka tidak bersifat dengan Rasul, dengan sidik, Rasul itu tidak bersifat dengan sidik, lam yakunu rusulan umana. Nescaya mereka bukan Rasul yang amanah. Jadi, dalil bagi syartiyah itu jumlah syartiyah kan. Lakin kaunuhu adamu kaunihi rusulan batilun. Keadaan mereka bukan Rasul itu batil. Jadi dalil bagi syartiyah lau lam yakun lau lam yakun yattasifu bisidqi itu. Dalilnya apa? Dalilnya tadi berlaziman yang ada mulazamah itu dalil bagi syartiyah. Min jumlati dalil mulazamah, antara perkaitan mulazamah antara sifat benar dan Rasul. Kalau mereka tidak bersifat dengan benar, maka nescaya mereka bukan Rasul yang amanah. Apakah mulazamah antara sifat benar dan Rasul yang amanah? Itu dalil mukjizat tu. Itu dalil bagi mulazamah pada syartiyah. Nampak tak? Banyak kali dah. Nampak tak? Tulis Kama taqaddama, sebagaimana telah terdahulu. Athani, itu wajah yang pertama. Wajah ghairu mutabi itu. Athani annal musannifa, bahawa sesungguhnya musannif. Sini tak ada orang buat keluar lagi. Istikhraju al-qiyasu wa taqsimuha boleh keluar ni. Ikhraju aqsiyati al-mustakhdamati fi hasyiyati Syarqawi ala hududi, mengistikhrajkan qiyah-qiyah yang dikeluarkan, yang digunakan, yang ada dalam Syiah Syarqawi ni. Wa tasnifuha tahta qismiha, dan meletakkan di kisim mana. Dan terangkan. Tajuk benda. Tajuk test master. Nak PhD tak boleh buat hari tu. Master boleh tak tu? Tak tahu. Terang dengan supervisor. Mantik. Ambil mantik. Ni Zah ada mantik. Ada. Belajar pun tak? Belajar kitab. Kitab apa? Muzakirah dia. Kitab. Dalam tak ke biasa je? Maknanya kalau baca ni boleh kenal tak? Boleh? Boleh tu buat aitan ngaji lagi kan? Luar kan? Tak kalau makna sekadar hak universiti tu. Boleh boleh okey lah. Makna subjek tersebut berjaya mencapai objektif makna pelajar, boleh selesai daripada ambil subjek tu dengan jayanya dia boleh kenal. Tak apa dah, okey. Mantik Kak Yuniza. Jadi marilah belajar Yuniza. Ikhlas, pengajian Islam lah. Ikhlas sikit. Dan makna kalau boleh faham dah makna apa yang dia ajar tu, material dan juga tu orang mengajar tu boleh faham, okay, bagus. Cukup dah, nak faham lebih-lebih lagi. Itu kena peringkat lain lah pula Okey. Mana? Kama taqaddama. Atsani annal musannifa.
lam yudrij, tidak memasukkan wujubal amanati, wajib amanah ma'a wujubi sidqi fid dalil, pada dalil. Imam Sanusi tidak sebut wajib sifat amanah bersama dengan wajib sidik dalam dalil. Bal afrada, bahkan musannif afrada wujubahu, mengasingkan kewajiban sifat amanah tu bidalilin, dengan dalil berasingan. Summastadalla, kemudian musannif membuat dalil ala wujubi al-amanati, wajib amanah, wa tablighi, dan tabligh, al-lazimaini, yang kedua-dua amanah dan tabligh tadi lazim listihalati fi'li manhiyat, melazimi bagi mustahilnya melakukan para nabi dan rasul perbuatan yang manhiyat, yang dilarang. Menjadikan tu istadalla itu bidalilin akhar, dengan dalil lain. Jadi sidik dia tak campur dengan amanah, bahkan dijadikan amanah dan tabligh sekali dengan mendatangkan bahawa mustahilnya melakukan perkara yang dilarang, didatangkan satu dalil. Wa aidan, dan lagi pula fatasdiqullahi ta'ala lahum, membenarkan Allah bagi mereka bil mu'jizati, dengan mukjizat, allazi huwa dalilul aqli, yang mana itulah dalil akli, ala ma marra, atas yang telah terdahulu, innama yadullu, hanya saja menunjuk, ala sidqihim, atas benar mereka, ay hifzihim minal kadhibi, atas terjaganya mereka daripada berdusta. Gitu saja. Dalil mukjizat tu hanya menunjuk mereka benar dan terjaga pada dusta. Wa ammal amanatu, adapun amanah, fadaliluha syar'i, maka dalil amanah dalilnya dalil syar'i. Wa huwa annahum, iaitu kalaulah mereka annahum khanu, mereka khianat bi fi'li muharramin, dengan melakukan perkara haram, au makruhin, atau makruh, ila akhir ma taqaddama, sehingga apa yang telah lalu. Itu makna siapa habislah. Itu habiskan tu. Makna dalil amanah ni dalil syar'i. Jadi kenapa begitu? Tiba-tiba musannif ni resepi ni, fayalzamu anna tasdiqahu ta'ala mutabiqun lima fi ilmihi min anna tahmin min as-sidqi wal amanah. Min as-sidqi wal amanah. Nampak? Daripada sidik dan amanah. Syarih buat sekali amanah. Musannif sebut amanah bukan di tempat ini, disebut asing. Itu wajah adam mutabaqah yang kedua. Illa, ni nak jawab dia, illa ayyuqala, kecualilah dikata muradus syarihi, maksud syarih ini amanatun makhsusatun, amanah yang tertentu, wahyal amanatu fil khabari, itu amanah pada khabar, pada pemberitahuan daripada Tuhan. Jadi amanah yang dimaksudkan oleh syarih ialah sidik juga. Apa tak? Jadi amanah. Tak faham? Mana tak faham? Syarih sebut amanah. Musannif tak sebut amanah. Jadi amanah yang disebut oleh syarih itu ialah amanah khusus. Amanah dengan makna amanah pada pemberitahuan daripada Tuhan. Jadi apa yang diberitahu pada Tuhan itu masuk dalam apa? Makna sidik. Jadi amanah yang khusus iaitu amanah fil khabari. Tak? Kan makna sidik kan benar pada setiap apa yang diberitahu daripada Tuhan. Maka fatarji'u, maka amanah itu kembali, fatarji'u ila sidqi, kembali pada sidik juga. Wa amma mutlaqul amanati, adapun mutlak makna amanah, fadaliluha syar'iyyun, maka dalil syar'i, kama marra, sebagaimana telah lalu. Maka i'rab tu terjawablah, selesai. Walau qala, kalau musannif kata, ataupun kalau syarih kata
Wa idza kana ilmuhu ta'ala, dan apabila adalah ilmu Allah Ta'ala muhitan, meliputi, wa khabaruhu, dan khabarnya ala wafki ilmihi, dan khabar Tuhan itu menepati ilmunya. Wa qad saddaqahum, dan Allah sungguh telah membenarkan mereka bil mu'jizati, dengan mukjizat. Maka lazima, jawab lau, lazima sidquhum, maka lazimlah oleh benarnya mereka, wastihalatul kadhibi, dan mustahil dusta, alaihim, ke atas mereka. Lazimah jawab lau. Wa illa, jika tidak, lam yakunu rusulan ila akhiri ma marra. Kalau musannif kata, kalau syarih kata gitu, lakana aula, kata Syekh Syarqawi, lebih aula. Lagi jelas lah. Dia apa? Dia kritik ibarat. Dia kata kalau kata gini lagi jelas. Yang proses Baiba ni. Baiba tu orang duduk depan. Nampak tak? Jadi kalau kata gini, kadang benda betul dah. Proses Baiba ni kadang benda betul, tapi pandangan pemeriksa tu dia ada pandangan dia. Dan kadang pandangan itu lebih baik lah. Lebih baik. Biasanya lebih baik lah. Ada juga kadang-kadang bergantung kepada SB dan juga yang buat bahar juga. Akhirnya ada sebahagian diterima, ada tak terima. Ada apa tu? Masing-masing nak tunjuk. Jadi penilai pun nak tunjuk ke apa ni? Ke akademik, ke apa dia? Kepakaran dia. Itu dari segi bidang akademik Jadi sini musannif kata kalau takbir kok ni lagi aula. Kalau jawab bagi idza. Kalau jawab bagi iza, mana lazimah tu? Betul jawab iza, anas salah. Walau qala. Silap apa? Jadi lazimah bukan jawab lau. Kalau salah nak khabar lain tu tak perasan. Walau qala tu wa idza, ayat mula situ. Betul. Terima kasih Muhammad Naim. Lazimah tu jawab wa idza kana ilmuhu ta'ala muhitun wa khabaruhu ala wafqi ilmihi wa qad sadaqahum bil mu'jizati, lazima idza kana ilmuhu kadza lazima sidquhum. Jadi walau kana, jadi silap tengok tu. Tu kita baca tengok secara juz'i gitu mak kan jadi baik baliklah, lazimah tu bukan jawab lau, jawab iza. Lazimah ni jawab apa? Jawab iza. Lau tu walau qala, jawab dia lakana. Situ baru betul. Nampak? Jadi kalau ada salah tu tegur lah, terima kasih. Kadang kita nak kata lain tapi kita salah tu. Salah tengok salah ni. Tegur walau qala lakana aula. Itu jawab lakana aula tu jawab bagi walau. Idza tadi lazimah tu. Kalau kata gitu nescaya lebih aula. Habis. Qauluhu fayastahilu an yakunu ila akhirih, maka mustahil bahawa adalah mereka, mana sini? Fayastahilu kat mana ni? Mana ni? Fayastahilu an yakunu fi nafsil amri ala khilafi ma alima Allah Ta'ala minhum. Situ. Fayastahilu an yakunu ila akhirih, ai idza kana tasdiquhu, apabila membenarkan oleh Allah Ta'ala lahum, kepada para nabi ni, mutabiqan lima fi ilmihi, menepati apa yang pada ilmuhi Ta'ala, pada ilmu Tuhan, apa yang pada ilmu Tuhan, min sidqihim, daripada benarnya mereka, wa amanatihim, dan amanahnya mereka, maka yastahilu. Ini jawab idza. Idza kana tasdiquhum
Maka yastahilu, maka mustahila an yakunu, bahawa adalah mereka fi nafsil amri, pada hakikat sebenar, ala khilafi ma fi ilmillah, menyalahi apa yang ada pada ilmu Tuhan. Betul lah. Tuhan nak latih mesti orang yang benar. Jadi bila latih tu tiba-tiba apa yang sifat mereka tak benar, menyalahi apa ilmu Tuhan. Oh, mana boleh begitu. Orang panggil ilmu tu kau jadi jahil lah. Mustahil tu. وَقَدْ أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى إِلَى آخِرِهِ. Ini syuru'un fi qawlihi وَاسْتِحَالَةِ فِعْلِ مَنْهِيَانِ. Mula pada menerangkan katanya mustahil melakukan perkara yang dilarang. Qawluhu fayalzamu an yakuna jami'uha ala wafqi ma yardahu. Maka lazimlah setiap semuanya itu menepati apa yang Tuhan redha. Ini bima'unati ma qaddamahu, dengan pertolongan nak sampai kepada hijah ini. Bima'unati ma qaddamahu, apa yang musannif dahulukan, min anna ilmahu, daripada sesungguhnya ilmu Tuhan, ilmahu ta'ala, muhitun, menepati, meliputi, bima la nihayata lahu, dengan perkara yang tidak ada penghujung baginya. Falau alima anna fihi ma la yardahu, kalau Tuhan tahu pada perkara itu ada yang dia tidak redha, ma la yardahu ta'ala, lakana amiran bil iktida'i bihim fihi, nescaya adalah Tuhan itu menyuruh ikut mereka pada perkara itu juga. Fandafa'a, maka tertolaklah ma yaridu, barang yang i'tirad, bangkangan yang mengatakan min anna zalika, bahawa sesungguhnya mereka itu laisa bilazimin, itu tidak lazim. Apa lazim kalau Tuhan tahu lepas tu Tuhan tak suruh? Tuhan tahu tapi Tuhan tak suruh. Apa berlazimnya antara suruh dan tahu tu? Id yumkinu, kerana boleh jadi, an ya'mura bil iktida, Tuhan suruh ikut, bihim, dengan para nabi, wa taqa'u minhum mukhalafatun, tapi berlaku daripadanya menyalahi yang mukhalafah, menyalahi arahan Tuhan, menyalahi kehendak Tuhan. Menyalahi arahan lah, menyalahi tuntutan Tuhan. Dia kata gitu. Apa kaitan Tuhan suruh tapi Tuhan suruh ikut. Dalam masa yang sama, Nabi boleh berlaku perkara yang mukhalafah, menyalahi tuntutan Tuhan, menyalahi apa yang Tuhan suruh. Dia kata tak ada berlazimah. Jawabnya ke mana? Ini berkaitan dengan apa? Bima'unati ma qaddamahu min anna ilmahu ta'ala muhitun bima la nihayata lahu. Kaitan melazimah tu bahawa ilmu Tuhan dia meliputi apa segala perkara. Maka Tuhan suruh ikut. Maka setiap benda yang Tuhan suruh, bila Tuhan suruh ikut, tentulah apa yang berlaku pada diri Nabi tu benda yang Tuhan redha saja. Benda yang Tuhan redha saja, dan tak akan berlaku yang menyalahi apa yang Tuhan redha. Kalau tidak, Tuhan tak akan suruh ikut. Tapi suruh ikut Tuhan secara umum tu ialah dalil bahawa tidak berlaku pada diri Nabi dan Rasul mukhalafah, apa-apa menyalahi perintah Tuhan, tak akan berlaku. Kenapa? Innallaha la ya'muru bil fahsya. Itu jelas tu. Tuhan tak akan suruh dengan fahsya. Lepas tu Tuhan suruh wattabi'uhu la'allakum tahtadun, suruh ikut. Tak akan berlaku mukhalafah situ. Kalau ikut Nabi buat jahat, kena ikut. Ini ikutlah sebab Tuhan suruh ikut. Tapi jahat Tuhan tak suruh ikut. Ikut dan tidak ikut, mana boleh itu? Jadi berlaku tanakut situ. Qauluhu wa qad zada asy-syaikhu huna. Kata dia wa qad zada asy-syaikhu huna as-sukuta. Syekh di sini tambah sukut. Ai ala ma dzakarahu,
menambah itu ala ma dzakarahu sabiqan, atas apa yang musannif telah sebut dahulu fi burhanil amanah, pada burhan amanah. Pada sebelum ni lah, bab burhan wa ammar burhanu wujub amanatil alaihim. Tak salawatullah alaihim tu, bab burhan tu sifat amanah, musannif tak sebut pun sukut, tapi di sini dia tambah sukut. Melebihi daripada tambahan di atas apa yang disebut dahulu pada burhan amanah. Haitsu, sekira-kira, haitsu qala, berkata musannif fihi, pada burhan amanah, li'anna Allah ta'ala amarna bil iqtida'i bihim fi aqwalihim wa af'alihim. Disebut aqwal dengan af'al ni sukut dah sebut. Sini dia sebut sukut. Wa qawluhu wa ma'nahu, dan maknanya, makna sukut apa dia? Makna ai makna. Dia terang dah ni. Apa maknanya? Makna ai makna liqtida'i bihim fihi, mengikut para nabi padanya pada diam tu. Apa maksud? Mengikut pada diam. Makna nabi diam, kita diam ke? Kan. Maksud pada diam tu mengikut pada, dengan mereka padanya pada sukut. Wa qawluhu idza fa'ala ahadun minan nasi, apabila membuat seseorang daripada manusia, minan nasi walau ghaira mukallafin, walau kana ahadun ghaira mukallaf, hatta walaupun seorang tu bukan mukallaf. Kalau seseorang buat, maka Nabi tidak akan mendiamkan diri. Kalau Nabi diam, kalau benda tu Nabi diam, menunjukkan benda itu benda yang diredai, benda yang boleh. Kalau benda muka, Nabi tak akan diam diri. Kenapa? Li'annal batila qabihun syar'an, kerana perkara batil itu keji pada syarak. Wa in sadara, walaupun perkara itu datang, lahir min ghairi mukallaf, datang daripada bukan mukallaf sekalipun. Orang bukan orang gila atau budak-budak buat dosa. Keji tak? Keji kok. Dosa tu keji. Tak kira lah orang tu mukallaf tak mukallaf. Hakikat dosa itu pada syarak benda yang keji. Mukallaf atau tak mukallaf buat, Nabi bila nampak, Nabi pasti akan larang. Cuma mukallaf tak mukallaf tak berdosa lah. Kalau mukallaf buat berdosa, itu nisbah dosa pada diri. Adapun pada benda itu sendiri, benda itu keji pada syarak. Maka wala yajuzu tamkinuhu, maka tidak harus Nabi membiarkan orang tadi minhu, daripada perkara qabih ini, perkara batil, perkara salah ni. Nabi tak boleh biarkan orang buat kebatilan. Kerana batil itu qabihun syar'an. Jadi tak boleh dan tidak harus sama sekali Nabi mentamkinkan, membiarkan dan membolehkan orang tu buat. Wa illam ya'tham bihi, walaupun orang tu tidak berdosa dengan dia kalau dia bukan mukallaf. Li'anna sukuta alaihi, kerana diam Nabi atas perkara batil, yuhimu min jahlin. Yuhimu man jahila. Yuhimu man jahila hukma dhalikal fi'la. Hukma dhalikal fi'li, idhafah. Hukma dhalikal fi'li yuhimu man jahila hukma dhalikal fi'li jawazahu. Kerana diam itu memberi waham kepada orang yang jahil hukum demikian perbuatan, hukum perbuatan itu keharusannya. Kalau orang tak tahu hukum, Nabi tiba-tiba diam, orang tak tahu hukum, berlaku kebatilan depan Nabi, orang tu tak tahu hukum. Bila Nabi diam, boleh memberi waham dia tu harus, sebab Nabi tak larang. Jadi itu mustahil. Kalau berlaku, Nabi pasti akan tegur. Okey, boleh Yalah. Wal muradu bil fi'li, yang dimaksudkan bil fi'li dengan perbuatan itu, ma yashmalul qawla, yang merangkumi perkataan. Ka qauli Ibn Umar, seperti mana kata Ibn Umar radhiyallahu taala anhu, bimahdharatihi, di hadapan Nabi. Bihadratihi. Ibnu Umar berkata bihadratihi, dengan di hadapan Nabi. Dia kata apa?
Uhillat lana maitatani, dihalalkan bagi kita dua bangkai. Wadamani, dan dua darah. As-samaku wal jaradu, nama kata depan Nabi ada. Uhillat lana maitatani wadaman, dihalalkan bagi kita dan juga belalang, mati dah boleh makan. Wal kabidu wabtihalu, dan juga hati dan juga lipa. Hati dan juga lipa tu darah. Bikasri ta, baca dengan kasrah ta, tihal. Maka fa aqarrahu sallallahu alaihi wasallam alaihi, maka Nabi pun ikrar, Nabi pun sungguhkan. Ayunsabu hadzal haditsu lahu sallallahu alaihi wasallam, maka dinisbahkan hadis ni bagi Nabi. Kalau ikut Ibnu Umar sebut, tapi bila Nabi ikrar, dinisbahkan hadis tu bagi Nabi. Wasakata anhu, mana tadi? Wasakata anhu, dan diam dia daripadanya. Ai walau kana al-Mustafa, walaupun adalah Nabi kita Mustafa, ghaira mustabshirin, walaupun Nabi kita tidak gembira, ai masrurin, tidak gembira sekali pun. Nabi diam. Diam tu walaupun tidak disertai dengan rasa gembira, senyum, tak apa. Diam tu. Walaupun Nabi diam saja, muka tak ada senyum ke apa, tak ada. Bila diam tu hukumnya boleh. Apa? Bagaimana Khalid Al-Walid dalam satu peperangan, dia berburu dha', dia pun makan depan Nabi. Nabi dia ajak Khalid Al-Walid ajak Nabi makan. Rasulullah, ni dha' ni jemput makan. Nabi tak ambuh. Ya'afahu, Nabi tak kenal, tidak selera nak makan. Nabi tak selera nak makan. Sebab apa? Dia kata tak ada di kalangan kaum aku, tak ada tempat aku. Jadi aku tak sukalah, tak biasa. Tak ada tempat aku. Macam kita lah. Makanan hak kita tak biasa, mungkin kita tak tu kan. Sipuk. Ada orang tak boleh makan. Tu sedut. Ni sipuk hak Morocco tau. Macam sipuk babi tau. Jual pialang. Itu tak hanya makan je lah. Makan pun tak lalu. Sipuk tu pun tak, ada orang tak lalu. Jadi walaupun Nabi tidak gembira, ai masrurin, tidak dalam keadaan gembira. Bila diam tu jadi hukum makna boleh. Nabi kata, sebab apa dah makan? Sebab apa? Hal haram ke? Tak, sebab tak ada tempat. Walam yungkir, dan Nabi tidak ingkar alal fa'ili, di atas pelaku. Ai walau ala sahih. Walaupun pelaku itu di kalangan orang yang menggesa atau mendesaknya untuk dia diingkari, mendesak oleh keingkaran, makna orang tu patut diingkar sekalipun. Yughrihi makna mendesaknya oleh keingkaran atasnya, pelaku tu. Tapi bila Nabi diam, makna hukumnya boleh. Ala sahih, atas kaul yang sahih. Nampak tak? Orang tu jenis orang patut diingkari dan seumpamanya, tapi bila buat depan Nabi, Nabi diam, tak apa, boleh pakai. Illa, kecuali idza kana kafiran alima, ataupun ya kafiran ulima mu'anadatuhu lahu, kecuali orang itu kafir yang diketahui mu'anadah, menentangnya bagi Nabi SAW, wa annahu la yanfa'u fihi al-inkaru, dan bahawa sesungguhnya tak ada manfaat padanya keingkaran. Wal halu, dan hal itu, situasi itu, la yahtamilun naskha, tidak memberi andaian berlaku penasakhan hukum. Macam mana? Kecuali benda tu dibuat oleh orang kafir. Contoh, orang musyrikin depan Nabi sembah berhala ke apa tak? Nabi lalu,
di zaman Mekah, orang musyrikin buat benda haram, sembah berhala. Dalam keadaan tu Nabi diam. Nabi diam. Dah tu makna Nabi membenarkan ke? Tak. Memang diketahui bahawa orang tu orang kafir dan mereka itu menentang Nabi. Dan Nabi tahu kalau beri nasihat pun tak dia terima. Maka itu tidak dikira suku tu tidak memberi faedah benda tu haram. Dah tu Nabi diam je Abu Jahal buat gini. Nabi diam je Nabi larang. Dan hal itu tidak ditanggung oleh nasah. Kalau ada andaian penasahkan hukum, itu suku kira dah. Fala yadullu sukutuhu, maka tidak menunjuk oleh sukut diamnya Nabi ala jawazihi, atas harusnya perkara itu. Qaulan wahidan, secara sepakat. Secara sepakat. Maknanya kalau ada situasi itu, diam Nabi itu bukan sebagai hukum harus. Qauluhu. Dia baca mana? Fayustadalu. Anda baca fayustadalu tak? Maka dibuat dalil bisukutihi, dengan diam Nabi, ala jawazihi, atas harusnya. Diam Nabi tu menunjukkan harus. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam la apa? La yukiru. Sini tak dekat-dekat. La yakra'u. La yukiru, tidak ikrar ahadan ala batilin. Kerana Nabi tidak ikrar seseorang pun atas kebatilan. Nabi tak akan mengakui sesiapa pun di atas apa-apa kebatilan. Wa qawluhu famubahun, maka perkara itu mubah. Ai fayadullu sukutuhu, menunjuk oleh diam Nabi itu ala adamil karahah, menunjukkan ketiadaan makruh. Wa khilaf adami khilafil aula, dan bukan khilaf aula. Bukan khilaf aula. Karahah pun tidak, khilaf aula pun tidak. Bila Nabi diam, ikrar Nabi itu menunjukkan harus. Ia tak akan jatuh ke khilaful aula. Bi'ulumi fid darain. Wa yu'khadhu, dan diambil faham daripada Muhammadur Rasulullah juga. Minhu, apa dia? Jawazul a'radil basyariyah, harusnya sifat-sifat kemanusiaan alaihim, ke atas mereka para nabi dan rasul, alaihimus salatu wassalam, ke atas mereka salawat dan salam Nabi. Jadi alaihim kedua tu muta'alliqun as-salatu wassalam alaihim. Alaihim pertama tu jawazul a'rad alaihim. Dua kali alaihim kan? Tak? Dua kali alaihim. Jadi alaihim pertama tu jawazu a'rad alaihim. Alaihimus salatu wassalam tu jumlah doaiyah. Doa. Selawat dan salam ke atas mereka. Kenapa? Kenapa harus tu? Idzaka la yuqdahu, itu tidak mencacatkan fi risalatihim, pada kerasulan mereka. Wa uluwi manzilatihim, dan ketinggian kedudukan mereka indallahi ta'ala, di sisi Allah Ta'ala. Bal dzaka mimma yazidu, bahkan itu daripada perkara yang menambah fiha, padanya, pada ketinggian kedudukan. Faqad bana, maka telah nyata bagi engkau, bana laka, tadammunu, merangkuminya, kalimatai syahadati, dua kalimah syahadah itu, ma'a, dalam keadaan qillati hurufiha, sedikitnya hurufnya, mengandungi tadammunu kalimah li, tadammun, arah jani muta'alliqun bi tadammun, li jami, mengandungi li jami'i ma yajibu, bagi segala perkara yang wajib, alal mukallafi, atas mukallaf. Wajib apa? Oleh ma'rifatuhu, oleh makrifahnya. Daripada apa? Ma yajibu itu min aqaidi, daripada akidah al-iman.
Okey. La syakka, tidak syak, anna. Nak baca itu? La syakka anna. Benda. Itu tulis benda. Benda maksud. Benda dia tulis. Benda suruh tulis benda. Benda sedang. Maksud dia? Benda api, tulis benda tu. Benda. Benda makna dia. Ijah. Ada benda. Apa dia? Anna ajuza kalimatil musyarrafati. Hujung. Ajuzu syai'. Bukan ajzum. Zalmuh. Bukan ijah. Ajuza kalimatil musyarrafati. Kan kata boleh baca ikut dang. Boleh baca belaka kan? Baca lah belaka. Terang baca belaka. Ada orang kata boleh baca belaka tak? Ni makna hujung makna hujung. Anna ajuza kalimati, bahawa hujung hujung kalimah al-musyarrafah, hujung kalimah yang mulia, innama athbata, hanya senya mensabitkan, limaulana wa sayyidina Muhammadin, bagi tuan dan penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ar-risalata, mensabitkan ar-risalata, maf'ul bagi asbata, mensabitkan risalah. Wa fi ma'nahu, dan pada maknanya, kama taqaddama, isbatu ar-risalah, pada makna hujung kalimah tu juga, isbatu ar-risalati, pensabitan kerasulan, li ikhwanihi al-mursalin, bagi saudara-saudaranya para rasul. Fala yamtani'u, maka tidak jadi mustahil, tidak terhalang, fi haqqihim, pada hak mereka alaihimus salatu wassalamu, tidak terhalang pada hak mereka, illa ma yaqdahu, perkara yang mencacatkan, ma yaqdahu fi rutbatir risalah, perkara yang mengqadahkan, mencacatkan pada kedudukan kerasulan, darjat kerasulan. Wala khafa'a, ditulis bagi tak? Yaqdahu yuqdahu. Ditulis benda. Ma yaqdahu. Macam gitu. Perkara ma yaqdahu, yaqdahu huwa ma. Yaqdahuhu lah. Barang yang ada. Tak ada bagi. Tak ada bagi. Tak ada bagi tu. Tu? Ada. Tak ada. Illa ma, bukan tu. Illa ma yaqdahu. Ada bagi tak? Ada bagi. Illa ma yaqdahu fi rutbatir risalah. Apa yang mencacatkan sesuatu itu pada ma yaqdahu fi rutbatir risalah, pada rutbah kedudukan kerasulan.
Wala khafa'a, dan tiada tersembunyi lagi, anna tilkal a'rada al-bashariyata, bahawa sifat-sifat kemanusiaan itu minal amradi, contoh daripada sakit, wa nahwiha, dan seumpamanya, la tukhillu, tidak mencacatkan, bisyai'in min maratibil anbiya, dengan sesuatu pun daripada darjat kedudukan para nabi alaihimus salatu wassalam. Bal hiya, bahkan dia itu mimma, dia itu mimma, daripada perkara yang tazidu fiha, menambahkan padanya, pada kedudukan. Bi'tibari, dengan diambil kira, diiktibarkan, ta'zimi ajrihim, jadi lebih besar, membesarkan pahala mereka. Min jihati, dari aspek, ma yuqarinuha, perkara yang menyertainya, min ta'atin, daripada ta'ati sabri, min ta'ati sabri, ketaatan sabar, wa ghairihi, dan selainnya. Wa qawluhu faqad ittadaha, dan sungguhnya telah nyata, ila akhirih itu, zahirun, zahir sangatlah, jelaslah. Wa syawahiduhu ma'ahu, dan syawahidnya bersertanya, bukti-buktinya telah disebut dah, macam mana kalimah itu menunjukkan dan menghimpunkan kepada sifat-sifat yang telah disebut pada hak Allah dan hak Rasul. Waqad sarraha Syekh, dan telah menyebut secara sarih oleh Tuan Syekh Imam Sanusi aidan juga, bis sifati thalathati, dengan ketiga-tiga sifat itu, al wajibati, yang wajib, fi haqqi rusuli, pada hak Rasul alaihi wassalatu wassalam. Musannif sebut jelas dah tu. Wa yu'lamu, dan diketahui, minal wajibati, daripada sifat wajib, istihalatu, ditahu oleh mustahilnya, adadiha, bila sebut sifat wajib maka dengan sendiri tahu mustahil lawangnya. Wal jaizu, dan diketahui juga yang jaiz, fi haqqir rusuli, yang pada wal jaizu fi haqqir rusuli sarraha bihi, ay sarrahal musannifu bil jaizi dah. Wal jaizu fi haqqir rusuli sarraha bihi aidan, dan musannif, dan perkara jaiz pada hak Rasul, musannif mentasrihkan dengannya juga. Musannif pun tasrih juga, sebut secara jelas dalam matan dia tentang sifat jaiz. Mustahil tu dapat difaham secara tidak langsung dengan disebut sifat. Faham daripadanya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Jazallahu anna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Jazallahu anna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jazallahu anna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.